Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 965 dan antara paparan utama. Najib dan anak perlu bayar cukai tertunggak. Masih adakah cahaya di hujung terowong COVID-19? 86% mati kerana COVID-19 di luar hospital tanpa pemantauan. PAS adalah zombie. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan anaknya Datuk Muhammad Nazifuddin gagal membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung tuntutan saman cukai yang dikenakan ke atas mereka. Mahkamah Rayuan di Putrajaya menolak permohonan mereka untuk membatalkan penghakiman ringkas yang dikeluarkan terdahulu dalam saman cukai lembaga hasil dalam negeri LHDN yang masing-masing bernilai 1.69 bilion ringgit dan 37.6 juta ringgit lapor Malaysia kini kemarin. Sinar Harian pada 19 November 2020 melaporkan Najib dikehendaki membayar tunggakan cukai tersebut bagi tempoh antara 2011 dan 2017 kepada kerajaan selepas Mahkamah Tinggi membenarkan penghakiman terus tanpa perlu dibicarakan. Jumlah tunggakan berkenaan perlu dibayar sebagai hutang kepada kerajaan mengikut Seksyen 106/3 Akta Cukai Pendapatan. Mahkamah juga tidak boleh memenuhi permohonan Najib selaku defendant untuk mendengar rayuan bagi jumlah tunggakan yang dipertikaikan itu. Mengikut undang-undang, Najib hanya boleh mengemukakan rayuan berhubung jumlah yang dipertikaikan itu kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan PKCP setelah membuat bayaran terlebih dahulu. Pada 25 Jun 2019, kerajaan menerusi LHDN memfailkan saman terhadap Ahli Parlimen Pekan itu dan menuntut beliau membayar 1.69 bilion ringgit bagi cukai pendapatan yang belum dibayar, kadar faedah 5% setahun dari tarikh penghakiman, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Menulis di Facebooknya pada 8 September, Najib mendakwa telah menerima banyak maklumat tentang denda cukai tambahan yang dikenakan terhadapnya. Ada yang datang menemui saya dan memohon maaf serta memberitahu saya bahawa kes cukai tambahan 1.7 bilion ringgit ini sebenarnya telah disiasat 3 kali sejak 2018. Malah mereka sendiri akui setelah 3 kali siasatan itu dijalankan dengan penuh teliti, mereka tidak menemui apa-apa kesalahan yang dilakukan saya dan tiada penalti cukai yang patut dikenakan terhadap saya, katanya. Beliau mendakwa selepas 3 kali siasatan itu selesai dan hasilnya jelas menunjukkan beliau tidak melakukan sebarang kesalahan mengikut undang-undang. Katanya ada pegawai tertinggi LHDN yang mengarahkan untuk teruskan penalti cukai terhadap beliau kerana telah diarahkan oleh ahli-ahli politik tertentu. Beliau juga mengulangi cerita lamanya bahawa wang yang disebut 2.6 bilion ringgit yang masih dikirakan sebagai pendapatan itu telah dikembalikan kepada penghantar 4 bulan selepas diterima. Bekas Perdana Menteri itu membuat laporan polis terhadap LHDN dengan dakwaan bahawa pegawai-pegawai terbabit serta ahli-ahli politik tertentu melanggar Seksyen 167, Seksyen 192, Seksyen 196, Seksyen 197 Kanun Kesesaan dan Seksyen 23 Akta SPRM yang membabitkan salah guna kuasa dan penggunaan dokumen palsu. Menarik untuk kita lihat hujah Najib kali ini dengan kes rayuan sabitan dan hukuman penjara terhadap beliau berhubung penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad yang sedang berjalan di Mahkamah Rayuan. Pada 21 April lalu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitabaram berkata tindakan Najib Razak mengembalikan sebahagian derma Arab kononnya kepada pengirim tanpa sebarang penjelasan ataupun surat ucapan terima kasih menunjukkan derma Arab itu satu penipuan. Menurut beliau, jika itu sumbangan daripada almarhum Raja Abdullah Abdul Aziz Al Saud, mengapa harus dikembalikan kepada syarikat yang dikenali sebagai Tenor Finance Corp?
Raja itu tidak pernah meminta wang itu dikembalikan. Malah perayu iaitu Najib berkata wang itu didermakan oleh Raja Arab Saudi untuk memastikan Malaysia boleh menjadi model negara Islam yang stabil dan moden. Adalah benar-benar pelik bagi Najib untuk memulangkan derma sebanyak 2.6 bilion ringgit daripada Raja kepada sebuah syarikat. Ini cubaan terdesak untuk menyokong kes pembelaan Najib. Dalam keterangannya, menyatakan ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Choo yang memintanya memulangkan duit itu kepada Tanor. Katanya lapor bernama. Untuk rekod, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ dalam pemfailan saman pelucutan sivilnya pada Jun 2017 mendakwa bahawa sekurang-kurangnya 27.3 juta US dollar telah digunakan bagi membeli loket dan kalung berlian merah jambu 22 karat untuk isteri M01. DOJ mendakwa invoice untuk barang kemas tersebut dibayar oleh dana yang disalurkan daripada 2.6 bilion ringgit yang dimasukkan dalam akaun peribadi Najib di M-Bank yang berpunca daripada pinjaman bond 1MDB pada tahun 2013. Kita boleh akses maklumat DOJ ini dengan menaik Viceroy Complaint menerusi mana-mana browser internet. Maklumat di hujung jari. Najib, jika benar, namakan ahli politik yang menggunakan pegawai LHDN untuk menganiaya beliau itu. Jika tidak, ini satu lagi penipuan Najib dalam siri-siri penipuan dan separuh benar berhubung keterangannya tentang One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International yang pernah dikuasainya. Jika di Mahkamah Rayuan, timbalan pendakwa raya, kata Najib, tipu. Apa sangatlah menipu di Facebook. Tetapi sekiranya Walaun dan Macai mahu kekal bebal dan percaya penipuan Najib, kata orang tua-tua, guru dari langit pun tidak akan dapat mengajar mereka. Belum lagi rakyat pulih daripada kejutan pelantikan bekas Perdana Menteri Tebuk Atap yang gagal, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN, rakyat dikejutkan pula dengan pelantikan Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Umum diberitahu bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada 17 Ogos menitahkan supaya semua parti bekerjasama untuk memulakan politik baharu. Demikian menurut Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah menghadap Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Yang di-Pertuan Agong memulakan titah dengan kata-kata nasihat dan peringatan bahawa negara dalam kemelut politik dan harus bersatu hadapi COVID-19. Tetapi baginda beritahu tentang lunas perlembagaan iaitu mencari calon ahli parlimen yang dapat sokongan majoriti. Namun bentuk politik harus berubah. Maknanya yang menang jangan jadi seperti pernah berlaku memakan yang kalah. Semua parti dengan semangat baharu, muafakat baru bekerjasama untuk menangani COVID-19. Tiap ketua parti diminta menyampaikan pandangan, semuanya nampak ada satu persefahaman konsensus untuk hentikan politik lama yang melelahkan dan membosankan, ujarnya seperti dipetik beberapa media. Namun apakah yang kita lihat selepas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9? Apakah politik baharu yang dibawa oleh Ismail Sabri? Apa yang kita nampak hanyalah sebuah kabinet kitar semula yang menampilkan muka-muka lama yang gagal. Malah 3 orang duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang sehingga hari ini tidak diketahui apakah fungsinya kekal dalam jawatan masing-masing. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kapar, Dato' Abdullah Sani menyifatkan kabinet kerajaan yang ada sekarang adalah umpama rojak yang tidak diketahui sama ada kuahnya masam, yang basi dan tidak laku didedahkan kepada rakyat. Yang terang-terang menderhakai ke bawah Jakuangku Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan, Tebing Tinggi Dr. Abdul Aziz Bari, masalah lompat parti semakin teruk. Election dan sebagainya, dan itu kita boleh halusi ya, bagaimana untuk boleh diterapkan dalam kerangka itu supaya kita dapat mengurangkan ataupun menangani masalah lompat parti yang saya fikir terlalu teruk. Pakatan Harapan akan melaksanakan manifesto yang tidak sempat dilaksanakan kerana kerajaan Ismail Sabri semakin teruk seperti tikus membaiki labu. Kerajaan Perikatan Nasional mahupun kerajaan keluarga Malaysia sudah tidak boleh diperbaiki lagi. Justru rakyat tiada pilihan selain kembali kepada Pakatan Harapan yang telah diberi mandat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Sekurang-kurangnya Pakatan Harapan sudah membuktikan ia membuat kerja ketika berkuasa selama 22 bulan.
Sementara itu, Ahli Parlimen Teluk Inta Ngal Korming menekankan bahawa usul undi percaya hendaklah menjadi agenda utama seperti Convention United Kingdom kerana sistem kita berasaskan daripada sistem Westminster. Katanya kerajaan tidak boleh lari daripada tanggungjawab mereka untuk membuktikan adanya sokongan. Pada masa yang sama, Ahli Parlimen berhak menerima atau menolak usul yang dibuat oleh kerajaan. Munas mengenai rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan, beliau berkata, jika ia cacat, tak boleh pakai, takkan kita dipaksa sokong. Menurut pengerusi DAP Perak itu, Parlimen hari ini bukan lagi rubber stamp. Kita bukan ikut saja jari telunjuk Perdana Menteri. Malangnya, kata Korming, kegagalan Mahyadin diulangi oleh Ismail Sabri. Institusi Parlimen telah dikotak-katikkan oleh Mahyadin, tegas beliau. Cuba kita fikir, adakah COVID-19 yang mengganas ini kebetulan dan tidak ada kena-mengena dengan langkah syaratan? Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang menyifatkan kerajaan sekarang dikuasai oleh pemimpin yang rasis dengan kerjasama penunggang agama demi mencapai nafsu kerakusan politik mereka. Bawah pemerintahan kerajaan PN yang memerintah tanpa mandat rakyat melalui PRU. Bahkan sebaliknya, mereka beroleh kuasa melalui rancangan pengkhianatan dan pakatan pemimpin-pemimpin politik yang rasis dan penunggang agama demi mencapai cita-cita kerakusan nafsu politik mereka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala yang disembunyikan menerusi pendustaan penunggang agama dan mereka yang rasis ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Naduah Ulama Nahdah Jadidah NUNJI 2021 yang membuka tirai pada 31 Ogos secara webinar bagi membincangkan tentang pandemik global dan perspektif maqasid syariah pengalaman Malaysia. Untuk menjelaskan maksudnya, Ustaz Ahmad memetik ayat 2 hingga 3 dalam surah Al-Ankabut, terjemahannya. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benar beriman dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Kononnya, Pakatan Harapan dijatuhkan kerana hendak menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tetapi setelah dibantah oleh Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong, sekali sahaja dia memprotes. Walaupun MCA hanya mempunyai 2 kerusi parlimen, terus kita tidak dengar lagi gelaran kerajaan Melayu Islam itu. Bukankah itu satu pendustaan dan penipuan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Soal Ustaz Ahmad. Ditambah dengan budaya membenarkan jual kerusi, jual undi, jual agama, tidak hairanlah jika rakyat Malaysia kini menderita pada akibat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendedahan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengenai mengapa kadar kematian di luar hospital masih tinggi agak mengejutkan. Khairy dilaporkan berkata 86% daripada 2,417 kes kematian sehingga bulan Ogos di luar hospital BID akibat COVID-19 tidak berada di bawah pemantauan mana-mana institusi atau pengamal perubatan. Berdasarkan data sejak Januari sehingga Ogos tahun ini, katanya hanya 217 iaitu 14% sahaja kes BID berada di bawah pemantauan Hospital Kementerian Kesihatan KKM atau swasta. Sehubungan itu, beliau berkata KKM telah mengenal pasti langkah proaktif yang boleh diambil bagi membendung kes BID dengan lebih efektif. Antara strategi yang dikenal pasti untuk mengurangkan BID adalah untuk memastikan pemantauan jumlah pesakit yang tidak berada di bawah pemantauan KKM sama ada Pusat Penilaian COVID-19 CAC, Pejabat Kesihatan Daerah PKD atau pengamal perubatan am swasta dapat ditingkatkan, katanya. Beliau berkata pihaknya cuba memahami faktor sebenar kematian di luar hospital ini dan mengenal pasti mengapa kes ini tidak di bawah sebarang pemantauan perubatan. Kami sedang mengkaji, kami menyelam dalam-dalam. Kami telah mengarahkan bahagian pembangunan kesihatan keluarga BPKK untuk menyelami kes-kes yang tidak berada di bawah pengawasan perubatan untuk mengetahui mengapa hal itu terjadi agar kami dapat memberi nasihat kepada orang ramai dengan lebih baik untuk memastikan mereka diuji sebaik sahaja mereka mengalami gejala COVID-19 dan dirujuk kepada CAC atau GP, katanya pada taklimat media kemarin. Kemarin 9 September
total jumlah kematian ialah 361 dengan 102 BID dan keseluruhan kes 19,730. Sebelum ini, Khairi dikritik oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri yang mengulas kenyataan Khairi bahawa angka kematian COVID-19 yang tinggi tidak menunjukkan kejadian sebenar. Jumlah kematian yang kita laporkan setiap hari itu bukanlah jumlah kematian dalam tempoh 24 jam yang lepas. Terdapat banyak backlog kes kematian sebab kita perlu dapatkan pengesahan sama ada si mati betul-betul mati akibat COVID-19 atau tidak. Katanya seperti dipetik Astro Awani 6 September. Beliau menjelaskan bahawa angka ini kadang-kalanya terkumpul untuk beberapa hari, memandangkan pihak berkuasa memerlukan masa untuk mengesahkan punca kematian, terutamanya di tempat seperti Lembah Kelang yang mencatatkan kadar vaksinasi yang tinggi. Katanya kebanyakan backlog ini kerana jumlah kematian yang dibawa ke hospital BID yang perlu disiasat punca kematiannya sebelum mereka boleh dilaporkan dalam sebahagian daripada statistik COVID-19. Kit Siang berkata Khairi mesti mengutarakan janjinya untuk bersifat lebih telus dan memberikan maklumat berkenaan COVID-19 yang lebih terperinci kepada orang awam. Apapun pujian harus diberikan kepada Khairi kerana berani mengambil tanggungjawab memperjelas isu dan persoalan yang timbul di KKM setelah mengambil alih daripada Datuk Seri Dr. Adham Baba. Jika dahulu, Adham dan 2 orang timbalannya lebih gemar hilang dari radar dan menyerahkan pengumuman tentang COVID-19 kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Namun kenyataan Khairi bahawa kematian dibawa ke hospital BID yang tinggi adalah kerana mereka tidak dipantau oleh pihak perubatan, membuka lembaran persoalan baharu. Selepas 17 bulan Adham memegang portfolio sebagai Menteri Kesihatan, apakah yang beliau lakukan sehingga hanya sekarang setelah Khairi mengambil alih tugas itu baru ada ura-ura untuk membuat kajian yang lebih mendalam? Takkan selama menjadi Menteri Kesihatan dahulu, Adham tidak tahu mengenai kes kematian di luar hospital yang semakin meningkat hari demi hari? Anehnya, bagi kerajaan tepuk atap 2.0 ini, Adham yang gagal itu diberikan portfolio baharu iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang dahulu dipegang oleh Khairi. Maknanya, Adham mengambil alih jawatan sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi rakyat Malaysia daripada tumpas gara-gara kurangnya sifat prihatin pemimpin kakistokrat. Apa yang tidak dituduh kepada kerajaan Pakatan Harapan? Liberal, gagal menjaga Islam, orang Islam terpinggir, bukan Islam menguasai kerajaan. Semua cukup, kata Peguam Hisham Fauzi. Menurut beliau, semua label negatif sudah ditempel oleh pembenci Pakatan Harapan semasa gabungan itu menjadi kerajaan. Malah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, telah secara terbuka diserang dengan begitu teruk sekali. Segala usaha dan kejayaan mengangkat martabat Islam di zaman Pakatan Harapan telah ditenggelamkan dengan api fitnah perkauman dan agama. Usaha Dr. Mujahid dan pasukannya diperleceh dan pandang sangat negatif. Sedangkan pada hakikatnya di zaman Pakatan Harapan, 2 akta baharu dan 1 pindaan akta lama demi memperkasa Islam siap tanpa sebarang bangkangan dari mana-mana parti komponen Pakatan Harapan, tanpa perlu sebarang perhimpunan di mana-mana padang, kata bekas pegawai khas Menteri Hal Agama di era Pakatan Harapan itu di Facebooknya. Beliau berkata pada 10 April 2019, Dewan Rakyat telah meluluskan RUU Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Pindaan 2018. Pindaan melibatkan kepentingan Ma'had Tahfiz di Malaysia. Pada 31 Julai 2019 pula, Akta Profession Guaman Syar'i 2019 siap dibentang di Parlimen dan lulus. Manakala RUU Wakaf 2020 pula siap digubal, sudah masuk dalam agenda sidang Parlimen yang sepatutnya bermula 9 Mac 2020. Malangnya 24 Februari 2020, tebuk atap berlaku dan Kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Tak sempat lulus, ujarnya. Bagaimanapun beliau melihat cerita kerajaan sekarang yang mendakwa sebagai kerajaan Melayu Islam sangat berbeza.
Baru Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersungut nak buat beberapa akta dengan lantang segera dicantas oleh parti komponen mereka sendiri. Malah Menteri di Jabatan Perdana Menteri undang-undang dengan tegas memberi peringatan disokong Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak yang berkata setakat ini RUU yang dicadangkan berkaitan agama Islam oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama tidak pernah dibawa ke Kabinet sama ada untuk perbincangan atau persetujuan. Presiden PBS juga menyuarakan bantahan yang sama. Ketua Menteri Sabah juga bersuara tidak setuju, tegas Hisham. Menurut Hisham, 18 bulan sudah berlalu begitu sahaja di bawah kerajaan sekarang tanpa ada sebarang hasil demi meningkatkan kedudukan Islam di Malaysia. Slogan yang diteriakkan ternyata hanya tinggal retorika kosong penyedap telinga ketika ceramah, katanya. Hisham membandingkan hasil yang dibuat oleh kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan dengan kerajaan sekarang yang telah masuk bulan ke-19 tetapi masih belum menatijahkan apa-apa. Dan tidak nampak sebarang tanda-tanda bakal ada sebarang hasil kecuali menanam tebu di bibir mulut sahaja, ujarnya. Dua ahli jawatankuasa pimpinan amanah, Ustaz Rizwan Abu Bakar dan Muhammad Faiz Fazil setuju bahawa PAS hanya bermain dengan sentimen agama. Rizwan berkata, PAS pernah berkata hudud nyawa PAS, namun kini PAS tidak membawa nyawanya di dalam Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional dan kerajaan sekarang. Singgahsana kuasa, dia tidak membawa bersama nyawa dia. Makhluk yang tak bawa nyawa ni, dia macam mana ni? Dia mati ke ataupun dia macam mana? Jadi saya nak sebut tuan-tuan, kepada ahli-ahli PAS khususnya, PAS sudah mati jiwa dia. Zombie ya Ustaz? Ya, itulah PAS. Itulah PAS, parti zombie sekarang ni. Tegasnya. Beliau berkata demikian dalam forum bersama Faiz secara live di Facebook yang bertajuk Dulu Lain, Sekarang Lain. Faiz pula berkata PAS bersekongkol dengan UMNO dengan dongeng bahawa Islam terancam. Beliau berkata rakyat harus memahami agenda politik mereka. Menurut Faiz, berbeza dengan Pakatan Harapan yang cuba memenuhi janji-janjinya. Beliau berkata Pakatan Harapan menjanjikan supaya umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Pakatan Harapan telah menunaikan janji tersebut. Pakatan Harapan, ketika mana kita nak menuju PL14 itu, kita ada agenda kita ada manifesto kita. Ada yang kita janjikan apa dia? Undi 18. Karena kita jadi kerajaan, kita buat. Kita usaha. Saya sendiri usaha untuk pastikan perlembagaan dipindah dan undang-undang yang berkaitan juga dipindah untuk membolehkan pengundi berumur 18 ke atas boleh mengundi. Selain itu, Pakatan Harapan juga berjanji untuk membasmi rasuah. Ia tertunai apabila indeks rasuah turun. Indeks rasuah global bagi Malaysia pernah jatuh ke tangga 62 daripada 180 negara pada tahun 2017 dengan skor indeks persepsi rasuah CPI 47. Kedudukan tersebut telah diperbaiki dalam tahun 2019 apabila Malaysia mendapat 53 points, naik ke tangga 51. Itulah pencapaian Pakatan Harapan yang diiktiraf masyarakat antarabangsa. PAS mahu meminda Akta 355 sehingga berdemonstrasi di Padang Merbuk tetapi gagal untuk melaksanakannya walaupun sudah menjadi kerajaan. Semua tindak tanduk pemimpin PAS itu dinilai oleh rakyat sebagai kerajaan gagal. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.